Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Kristina Dania binti Muhammad Saiful dari kelas Pengajian Melayu 2. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang kebudayaan dan kesusastraan Melayu BNMB 1104. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita akan tahu tentang isi kandungannya, iaitu definisi, jenis, bentuk, ciri-ciri dan fungsi kesusastraan Melayu. Definisi kesusastraan Melayu. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz tahun 2011, perkataan susastra ialah perkataan bagi kesusastraan dalam bahasa Sanskrit yang bermaksud huruf atau buku yang indah. Secara umum, sastra bermaksud bahasa yang digunakan dalam kitab. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kesusastraan ialah hasil seni atau karya dalam bentuk prosa atau puisi yang berciri istimewa. Kesusastraan Melayu merupakan hasil karya masyarakat Melayu yang ada kata-kata indah memberi mesej dan sampaikan perasaan atau keadaan diri sendiri atau masyarakat. Seterusnya kita akan masuk kepada jenis-jenis kesusastraan Melayu, iaitu prosa tradisional. Prosa tradisional sangat berbeza dengan sastra lama. Sebab apa? Sebab sastra lama lebih bersifat sementara. Namun, prosa tradisional merupakan sastra yang mempunyai sifat diwarisi secara turun-temurun, walaupun dari segi jangka masa sastra itu telah lama dihasilkan. Prosa tradisional merupakan hasil karya seni yang disampaikan melalui bahasa. Tujuannya untuk apa? Untuk menyatukan falsafah pencipta dan penerimanya pada masa itu. Seterusnya kita pergi kepada bentuk pula. Bentuk apa? Bentuk prosa tradisional. Jadi ini adalah gambaran awal untuk prosa tradisional. Anda boleh lihat di iPad. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada sastra rakyat. Apakah sastra? Sastra ditarifkan sebagai hasil-hasil kreatif yang termasuk dalamnya daya ciptaan imajinasi pencipta yang ada nilai-nilai pandangan diri itu sendiri. Apakah rakyat? Rakyat pula ialah orang biasa yang hidup kolektif bagi membentuk satu sistem kekeluargaan yang sangat besar. Menurut Zaidan tahun 2000, sastra rakyat adalah ungkapan dari mulut ke mulut, hasil kebudayaan lisan dalam masyarakat tradisional yang isinya dapat disejajarkan dengan sastra tulisan dalam masyarakat moden. Antara ciri-ciri sastra rakyat ialah sastra ini disebar dan diwariskan secara lisan, bersifat tradisional dan lama, bersifat anonimi dan menjadi hak milik semua masyarakat yang menghasilkannya. Apakah mitos? Mitos ialah cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh pengguna cerita dan masyarakat yang mendukungnya. Mitos juga mengisahkan tentang kejadian alam semesta, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bentuk muka bumi dan juga kejadian alam. Terdapat 3 jenis mitos, iaitu mitos asal-usul, mitos institusi sosial dan juga mitos politik. Apakah mitos asal-usul? Mitos asal-usul adalah berkenaan dengan asal-usul masyarakat Melayu pada zaman dahulu, mengikut kepercayaan mereka masing-masing. Mitos institusi sosial pula adalah asal-usul institusi sosial masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Mitos politik pula adalah berkaitan dengan sistem ataupun asal-usul sistem pemerintahan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Ciri-ciri mitos termasuklah dianggap benar-benar terjadi peristiwa aneh tetapi penting dan memberi kesan kepada masyarakat. Seterusnya adalah legenda. Apakah legenda? Legenda adalah cerita yang dipercayai benar-benar berlaku tetapi tidak dianggap suci. Ciri-ciri legenda termasuklah sejenis komunikasi lisan yang bercorak cerita berasaskan kisah-kisah tokoh atau pahlawan. Terdapat banyak jenis legenda, antaranya legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perseorangan, legenda tempat dan juga legenda tokoh. Tokohnya terdiri daripada manusia yang mempunyai sifat luar biasa. Seterusnya ialah cerita rakyat. Apakah cerita rakyat? Cerita rakyat berbentuk prosa dan tidak dianggap benar-benar terjadi. Cerita rakyat merupakan sumber hiburan untuk menegakkan kebenaran dan mengandungi moral ataupun sindiran. Ada banyak jenis cerita rakyat, ada 4, iaitu cerita binatang, cerita terumbu lara,
cerita jenaka, dan cerita teladan. Jadi contohnya cerita binatang. Cerita binatang itu adalah ditokohi oleh binatang yang ada gambaran sikap dan tingkah laku seperti manusia. Seterusnya ialah sastra istana dalam bentuk tulisan. Sastra tulisan ataupun sastra istana mula diperkenalkan setelah penerimaan Islam sekitar abad ke-15 dan berkembang dalam istana. Ada banyak jenis sastra istana, iaitu sastra hikayat, undang-undang, epik, panji, agama dan ketatanegaraan. Mari kita lihat dengan lebih lanjut. Inilah jenis dan bentuk sastra istana dalam bentuk tulisan. Yang pertama, sastra hikayat. Ada banyak jenis unsur sastra hikayat, antaranya Hindu, Islam dan Hindu-Islam. Sastra epik pula disebut sebagai sastra pahlawan dan bersifat sejagat. Dia mementingkan ciri kepahlawanan dan juga keperwiraan ulung. Dan ada dua jenis sastra epik, iaitu epik kebangsaan dan juga epik unsur Islam. Seterusnya ialah sastra agama. Kebanyakannya berfokus kepada cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia dengan menghadapi pelbagai cabaran. Jadi kita boleh lihat buktinya dalam hikayat Bulan Berbelah. Sastra ketatanegaraan. Ada salah satu kitab sastra ini ialah Kitab Nasihat Segala Raja-Raja. Seterusnya sastra panji. Sastra ini merupakan karya yang isinya berkisar sekitar kisah pengembaraan, percintaan dan juga peperangan. Contohnya hikayat Cendawan Putih. Sastra undang-undang pula dijadikan sebagai bahan kajian tentang sistem pemerintahan, sistem pentadbiran dan susun lapis masyarakat lama. Dan ada banyak jenis ataupun ada dua kumpulan sastra undang-undang, iaitu adat Temenggung dan adat Pepati. Contohnya hukum kadun Melaka. Seterusnya kita pergi kepada jenis yang kedua, iaitu prosa moden. Menurut Anas Haji Ahmad, hasil karya sastra selepas tahun 1800 masih digolongkan dalam sastra moden. Prosa ini adalah untuk memahami bentuk dan unsur perbezaan dalam sastra Melayu. Sebagai contoh, sajak bebas pada hari ini merupakan satu penyimpangan daripada bentuk puisi lama seperti pantun dan syair. Bentuk prosa moden. Ini adalah gambaran awal tentang bentuk-bentuk prosa moden. Ada tiga, iaitu cerpen, novel, dan drama. Yang pertama, cerpen. Cerpen adalah gabungan dua perkataan, iaitu cerita dan pendek. Cerpen bukan sahaja menjadi alat yang menggambarkan sikap, perasaan, pandangan dan fikiran pengarang, malahan juga memberi gambaran tentang sesuatu zaman, sama ada berhubung tentang masalah sosial, politik atau ekonomi. Cerpen tidak membawa tema yang berat, bilangan watak terhad dan jumlah perkataan antara 500 hingga 5,000 patah perkataan. Ciri-ciri mitos termasuklah dianggap benar-benar terjadi, peristiwa aneh tetapi penting dan memberi kesan kepada masyarakat. Cerpen lazimnya mengemukakan satu peristiwa yang menjadi fokus utama dalam penceritaan. Seterusnya ialah novel. Siapa yang tak suka baca novel kan? Novel merupakan proses rekaan yang panjang dan di dalamnya termuat sebahagian daripada sebuah kehidupan. Istilah novel berasal daripada bahasa Itali, iaitu novella yang bermaksud satu benda kecil yang baru. Novel mengisahkan kejadian yang dipusatkan kepada sebahagian daripada kehidupan manusia pada suatu tempat dan masa tertentu. Contoh novel yang bercorak semangat kebangsaan ialah novel Pahlawan Limba Malaya tahun 1946 dan juga novel yang bercorak kemasyarakatan Minat Joget Moden. Seterusnya ialah drama. Drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang penulis menyampaikan mesej atau pemikiran melalui lakonan serta dialog. Antara unsur-unsur yang mendukung drama itu sendiri ialah skrip drama yang menjadi panduan kepada pengarah dan juga pelakon. Pengarah, pelakon dan pentas memainkan peranan penting dalam memastikan sesuatu pementasan drama itu. Menurut Erwan Johara, drama merupakan jenis karya sastra yang dibangunkan oleh unsur intrinsik, iaitu satu kesatuan yang membentuk karya secara keseluruhan. Seterusnya ialah puisi tradisional. Puisi tradisional ialah genre sastra paling awal bagi semua bangsa di dunia. Menurut Harun Ma'afiah,
Puisi tradisional adalah genre. Puisi tradisional ialah pantun, syair, gurindam, seloka, tangguh dan sebagainya. Seterusnya ialah pantun. Pantun ialah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepercayaan masyarakat Melayu. Menurut Zabah, semenjak orang Melayu belum tahu surat menyurat pun, mereka sudah pandai untuk berpantun dan biasa berbalas-balas pantun antara mereka. Antara jenis pantun berdasarkan bentuk ialah pantun berkurat, pantun kerat dan sebagainya. Kalau berdasarkan tema, menghibur, nasihat, menjaga akal dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita famous, kita terkenal dengan pantun tentang nasihat. Seterusnya ialah gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu tradisional seperti mana yang dikenali sekarang digunakan oleh Raja Ali Haji melalui Gurindam 12 yang dikarang pada tahun 1846. Bentuk gurindam adalah terikat kerana terdiri daripada dua baris rangkap yang mengandungi 3 hingga 6 patah perkataan dengan skema rima akhir A. Suku kata gurindam dalam sebaris ialah antara 8 hingga 12 suku kata. Bahasanya bernas dan serius manakala isinya mengandungi nasihat, pengajaran, kebenaran serta pernyataan perasaan cinta. Gurindam berasal daripada bahasa Tamil kirandam yang bermaksud puisi secara terbuka. Seterusnya ialah syair. Syair merupakan sejenis puisi berlagu yang dikatakan berasal daripada Parsi dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama kedatangan Islam. Menurut Muhammad Yusuf Mu'anno, syair dikatakan berasal daripada puisi Arab, tetapi bentuk syair Melayu agak berbeza dengan bentuk syair dalam kesusastraan Arab. Syair adalah bentuk menunjukkan cinta, kisah, buah fikiran, nasihat dan puji-pujian. Antara ciri-ciri syair adalah 4 baris rangkap, 5 akhir adalah sama dan keseluruhan rangkap menggambarkan maksud dan idea yang berturutan. Seterusnya ialah seloka. Seloka mula dikenali di alam Melayu semasa perkembangan agama Hindu di Asia Tenggara. Menurut Harum Makhiyah, istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit shloka yang bermaksud berseloroh, berjenaka atau menyindir. Ciri-ciri seloka ialah memerlukan beberapa baris untuk melengkapkan keseluruhan idea. Seloka mula dikenali di alam Melayu semasa perkembangan agama Hindu di Asia Tenggara. Menurut Harum Makhiyah, istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit shloka yang bermaksud berseloroh, berjenaka atau menyindir. Ciri-ciri seloka ialah memerlukan beberapa baris untuk melengkapkan keseluruhan idea dan sebagainya. Contoh seloka ialah seloka pandai pak pandai. Seloka lebih merupakan pepatah di jalan ataupun perumpamaan yang mengandungi unsur jenaka, gurau senda, seloka, ejekan dan sindiran. Seterusnya ialah puisi moden ataupun sajak. Sajak ialah puisi moden yang lebih bebas terikat pada suatu pola khusus walaupun ada ketikanya memberikan ciri materi pada rentak. Sajak lebih mementingkan keberkesanan pengucapan perasaan melalui pemilihan dan pemakaian kata-katanya yang saling berupa menurut erti serta irama. Menurut H.B. Jassim, sajak adalah pengucapan perasaan yang di dalamnya mengandungi fikiran dan tangkapan. Ciri-ciri sajak tidak terikat pada peraturan dan nama penulis sebagai pengakuan hak ke atas sesebuah karya. Ciri-ciri kesusastraan Melayu ada 4. Yang pertama, keindahan. Melalui gaya dan level bahasa yang digunakan dalam karya sastra, hasil karya dikatakan indah jika memenuhi 4 syarat iaitu keutuhan, keselarasan, keseimbangan dan fokus kepada suatu unsur. Yang kedua, mencerminkan pengalaman. Pengalaman di sini merujuk kepada tindak balas yang utuh dari jiwa manusia yang digambarkan secara realiti. Dalam karya sastra, pengalaman diungkapkan melalui bahasa. Yang ketiga ialah pengalaman seni. Melalui peristiwa sastra, pembaca dapat memahami dan merasai fikiran dan perasaan karya. Nilai karya sastra terletak pada perkara yang disampaikan, cara dan bentuk penyampaian.
hasil karya sastra dapat memberi pengalaman dan nilai-nilai seni kepada pembaca. Yang keempat ialah karya seni. Karya seni adalah setiap bahagian dalam karya sastra menunjang kepada usaha untuk mengungkapkan isi hati pengkarya. Unsur yang penting harus mendapat penekanan yang lebih. Kita masuk kepada fungsi kesusastraan Melayu. Yang pertama dari segi hiburan. Sastra Melayu menjadikan karya sastra seperti cerita Puri-Pelara diterima oleh masyarakat sebagai karya yang diminati. Sastra Melayu juga terasa daripada keindahan kata-kata yang diungkapkan, irama ataupun rentak yang indah. Sastra Melayu mempunyai struktur bacaan yang tersendiri untuk hasilkan keindahan kepada pembaca. Pantun dijadikan lirik di Barat di Kelantan, lirik lagu popular dan pelbagai bentuk lagi. Bukan sahaja menghibur tetapi syarat dengan mesej dan pengajaran yang ingin disampaikan oleh pengkarya. Seterusnya ialah pendidikan. Pengalaman para pengarang dijadikan prosa atau puisi dan diadun dengan unsur-unsur pengajaran dan juga ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya. Dari aspek ini, sastra Melayu adalah untuk membolehkan pelajar atau rakyat Malaysia khususnya menjiwai unsur dan nilai-nilai bumi. Sastra Melayu dapat mencerminkan masyarakat kesenian yang kreatif, mampu mengkaji keindahan karya sastra dan menguasai kemahiran berbahasa Melayu. Teks-teks sastra Melayu dijadikan bahan bacaan wajib kepada para pelajar di sekolah. Untuk apa? Untuk capai matlamat budaya bahasa Melayu melalui sistem pendidikan. Seterusnya, dakwah. Karya sastra yang berkualiti perlu mempunyai nilai ijabiah positif dan waqi'iyah, iaitu realistik, dan menekankan peranan al-tawjih, membimbing, dan al-ta'lim, iaitu mendidik, dan penetapan ciri-ciri estetik serta prinsip takamul dan takmilahnya. Contohnya Gurindam 12 pasal 1 yang menegaskan agar individu yang kenal dan percaya Allah perlu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seterusnya, melalui kritikan sosial. Menurut Al-Fatihah Mat Adnan, sastra Melayu ada kritikan tentang keadaan sosial dan budaya yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya Seloka Lebay Malam yang ada kritikan tentang ketamakan lebay yang telah diinginkan dalam upaya kenduri berbanding buat kebaikan dengan menziarahi jenazah, akhirnya hanya merugikan diri sendiri. Oleh itu, sastra mempengaruhi tindakan dan susila adab semasa, sama ada untuk tujuan menegur dan mengkritik maupun menyampaikan mesej. Yang ku harung itu laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku harungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh menjaga hatiku.
Pantun ini adalah mengenai salah satu daripada 5 aspirasi negara, iaitu perpaduan. Hasil pantun ini saya dapati setelah saya membaca buku pengantar bahasa pendidikan bab 4, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan, yang ada di dalam subtopik 4.2.2, iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Jika anda terrokai muka surat 98, anda akan dapati adanya elemen perpaduan dalam 5 aspirasi tersebut. Dari bacaan itu, maka saya lahirkan pantun ini. Berdasarkan pantun tersebut, ia menjelaskan bahawa semua pelajar atau murid berbilang kaum di sekolah diberi peluang untuk memupuk nilai perpaduan kaum sejak kecil lagi, kerana perpaduan yang erat dapat membentuk sebuah negara yang harmoni. Buktinya, saya tertarik dengan ayat yang terdapat di dalam buku tersebut, iaitu melalui interaksi dengan individu yang datang daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Oleh itu, aspirasi negara dapat dicapai melalui perpaduan. Anak kecil memungut jambu, bawa sebakul, pergi ke pekan. Sejak kecil menuntut ilmu, sudah besar lebih berpengetahuan. Pantun ini adalah mengenai salah satu daripada 6 aspirasi murid, iaitu pengetahuan. Hasil pantun ini saya dapati setelah saya membaca buku pengantar bahasa pendidikan bab 4, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan, yang ada di dalam subtopik 4.2.3, iaitu 6 aspirasi murid. Jika anda terrogai pada buku surat 99, anda akan dapati adanya elemen pengetahuan dalam 6 aspirasi murid tersebut. Dari bacaan itu, maka saya lahirkan pantun ini. Berdasarkan pantun tersebut, ia menjelaskan bahawa setiap manusia yang dididik dengan banyak ilmu pengetahuan sejak kecil, maka ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi lebih bijak dan kreatif serta melahirkan seseorang yang serba boleh. Buktinya, saya amat tertarik dengan ayat yang terdapat di dalam buku itu, iaitu kemahiran ini dapat berfungsi secara berkesan dan membolehkan mereka untuk memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Pergi ke sekolah berjalan kaki, terlihat murid sedang menanti. Kurikulum sekolah boleh dibaiki supaya murid lebih berkualiti. Pantun ini adalah mengenai implikasi terhadap kurikulum sekolah. Hasil pantun ini saya dapati setelah saya membaca buku pengantar bahasa pendidikan bab 4, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan, yang ada di dalam subtopik 4.3.1, iaitu implikasi terhadap kurikulum. Jika anda terrogai pada buku surat 105, anda akan dapati adanya subtopik tersebut. Dari bacaan itu, maka saya lahirkan pantun ini. Berdasarkan pantun tersebut, ia menjelaskan bahawa kurikulum sekolah perlu dibuat penambahbaikan bagi membentuk murid yang berkeupayaan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan serta bersedia untuk menghadapi cabaran. Buktinya, saya amat tertarik daripada ayat yang terdapat dalam buku tersebut, iaitu kurikulum standard prasekolah KSPK telah ditambah baik melalui transformasi yang dilakukan bagi sejajar dengan aspirasi PPM. Terbuktilah bahawa penambahbaikan terhadap kurikulum sekolah perlu dilakukan demi menjaga masa depan rakyat Malaysia. Kalau hendak memasang lasing, sudah pasang lalu ikatkan. Kalau murid banyak berfikir, sudah pasti ada kemahiran. Pantun ini adalah mengenai salah satu transformasi yang dilakukan dalam kalangan murid prasekolah. Hasil pantun ini saya dapati setelah saya membaca buku pengantar bahasa pendidikan bab 4, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan, yang ada di dalam subtopik 4.3.1, iaitu implikasi terhadap kurikulum. Jika anda terrogai pada muka surat 105, anda akan dapati adanya subtopik tersebut. Dari bacaan itu, maka saya lahirkan pantun ini. Berdasarkan pantun tersebut, ia menjelaskan bahawa murid harus dibekalkan dengan pengetahuan, pelbagai kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Buktinya, saya amat tertarik dengan ayat yang terdapat di dalam buku ini, iaitu kehebat kemahiran berfikir aras tinggi perlu diterapkan melalui pendidikan prasekolah. Pasang surut mencari lokan. Ketika itu, tak ada airnya.
baik, suri teladan menjadi ikutan anak muridnya. Pantun ini adalah mengenai implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Hasil pantun ini saya dapati setelah saya membaca buku pengantar bahasa pendidikan bab 4 iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan yang ada di dalam subtopik 4.3.3 iaitu implikasi terhadap guru. Jika anda terokai pada buku surat 109, anda akan dapati adanya subtopik tersebut. Dari bacaan itu, maka saya lahirkan pantun ini. Berdasarkan pantun tersebut, ia menjelaskan seorang guru perlu menjadi contoh kepada anak-anak murid untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid dengan menunjukkan akhlak dan sikap yang baik. Buktinya, saya amat tertarik dengan ayat yang terdapat dalam buku itu iaitu penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Jelaslah bahawa guru merupakan idola yang akan diikuti dan dicontohi oleh murid-murid di sekolah. Jalan-jalan di sepanjang jalan, singgah menyinggah di pagar orang. Sifat penyayang perlu diamalkan agar menjadi guru cemerlang. Pantun ini adalah mengenai ciri-ciri sastra guru cemerlang iaitu penyayang. Hasil pantun ini saya dapati setelah saya membaca buku pengantar bahasa pendidikan bab 5 iaitu guru berjiwa pendidik yang ada di dalam subtopik 5.1 iaitu sasiah guru cemerlang. Jika anda terokai muka surat 118, anda akan dapati adanya subtopik tersebut. Dari bacaan itu, maka saya lahirkan pantun ini. Berdasarkan pantun tersebut, ia menjelaskan bahawa sifat penyayang perlu ada dalam diri seseorang guru untuk menjadi guru yang cemerlang. Antara ciri guru yang cemerlang ialah membina hubungan mesra dengan anak-anak muridnya. Buktinya, saya amat tertarik dengan ayat yang terdapat dalam buku tersebut iaitu guru yang penyayang dapat mewujudkan persekitaran yang kondusif dan menggunakan masalah disiplin. Kesimpulannya, pembangunan modal insan seharusnya bermula di peringkat akar umbi lagi. Justeru, tidak dapat dinafikan golongan guru memegang amanah besar bagi melahirkan pemimpin masa depan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, keluhuran adab sopan, kemantapan integriti dan sasiah diri yang unggul. Oleh yang demikian, karisma seorang guru amat dituntut untuk memberi impak yang besar kepada pembangunan modal insan yang seimbang. Guru yang berjiwa pendidik iaitu topik yang kita telah bincangkan sebentar tadi seharusnya kompeten dalam aspek pedagogi, sosial profesional dan peribadi. Guru-guru yang kompeten dalam semua aspek tersebut akan mendidik dengan pelbagai strategi pengajaran dan pemudahcaraan PDPC, memberi tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang, bertindak dengan penuh tanggungjawab dan menjadi suri teladan semata-mata untuk melahirkan pelajarnya insan yang unggul. Sekian, terima kasih.